Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar? Sorry, lama dah tak bercerita. Okey, hari ni Aunty Didi nak cerita pasal himpunan juga. Himpunan kisah teladan terhebat. But this one kisah 12. Okey. Dia pernikahan penjaga buah dengan anak tuannya. Pada zaman dahulu, di dalam sebuah negeri, ada seorang lelaki kaya yang bernama Muhammad Siddiq. Muhammad Siddiq merupakan seorang yang mementingkan agama dan kehidupannya. Dia mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik. Kecantikan rupa parasnya, kecerdikan dan ketinggian agamanya menyebabkan dia menjadi perhatian ramai yang ingin menjadikannya sebagai seorang isteri. Anak dia ni dah cantik, cerdik, lepas tu orang yang sangat soleh. Okey. Ramailah orang-orang yang berpengaruh, yang kaya, berpangkat besar, yang cuba melamar. Tetapi semuanya tak sedikit pun berkenan di hati anaknya dan ayahnya. Muhammad Siddiq ni kaya, dia pun ada anak perempuan yang cantik, sangat cantik, kuat beragama. Muhammad Siddiq ni pun orang soleh. Tapi ramai orang nak try anak dia macam nak jadikan isteri semua, tapi dia tak nak. Namun begitu, Muhammad Siddiq tidak pula sanggup menolak lamaran mereka kerana tidak mahu mengecewakan hati mereka. Dia cuma meminta tangguh untuk membuat pilihan yang terbaik di antara mereka. Nampak tak? Dia punya baik hati kan? Dia tak sampai hati nak cakap, maaflah, saya tak nak awak jadi menantu saya. Tapi dia macam cakap, tangguh dulu ya, nanti dulu ya. Baik kan? Muhammad Siddiq juga mempunyai seorang pekerja yang ditugaskan menjaga kebun buah-buahannya. Orang kaya kan? Nama pekerjanya itu ialah Mubarak. Dia merupakan seorang yang berkulit hitam. Tetapi merupakan seorang yang amanah, taat beragama dan bertakwa. Sangat jujur tau orang amanah ni. Dia sangat jaga solat, dia bertakwa semua sekali. Setelah 3 bulan bekerja dengan orang kaya tersebut, suatu hari Muhammad Siddiq telah datang melawat ke kebunnya. Dia ingin merasai sendiri buah-buahan yang sedang masak tu. Muhammad Siddiq berkata, wahai Mubarak, tolong berikan aku setangkai anggur yang manis. Mubarak lalu memberikan tuannya setangkai anggur. Setelah dimakan, ternyata buah anggur yang dia ambilnya itu merupakan buah yang masam. Kemudian Muhammad Siddiq meminta pula buah anggur yang lain. Juga setelah dimakan, rasanya tetap masam. Dengan nada yang kehairanan, dia berkata, wahai Mubarak, mengapa semua buah yang engkau berikan kepadaku masam-masam belaka? Tidakkah engkau tahu yang mana satu masam ataupun yang manis? Mubarak lantas menjawab, maafkan saya tuan, saya cuma bekerja untuk menjaga buah-buahan di kebun tuan. Saya tak berani untuk memakan buah-buah tuan ini kerana nanti saya dikira sebagai seorang yang tidak amanah. Sebab itulah saya sebenarnya tak tahu yang mana buah yang masam dan yang mana yang manis. Kerana selama saya bekerja ni, saya tak pernah merasai buah-buahan ni. Muhammad Siddiq terdiam. Dia amat mengagumi sifat amanah pekerjanya itu. Tahulah dia bahawa pekerjanya itu bukanlah sebarangan orang. Dari peribadinya itu, dia tahu bahawa Mubarak merupakan seorang yang berakhlak tinggi dan taat kepada perintah Allah. Muhammad Siddiq lalu ingin mengetahui pendapat Mubarak berkenaan dengan pemilihan bakal menantunya. Dia lalu berkata, wahai Mubarak, aku ingin bertanyakan pendapatmu tentang anak perempuan aku yang telah dilamar oleh ramai lelaki. Aku sendiri kelirulah untuk memilih yang mana satu. Aku tahu kamu seorang yang bijaksana. Cubalah berikan pendapatmu untuk menyelesaikan masalah ni. Mubarak lalu berkata, maaf tuan,
aku bukanlah seorang yang bijak. Uh, mm, tetapi aku boleh berikan sedikit pendapat. Pada pendapatku, tuan pilihlah sebagaimana saranan Rasulullah SAW, iaitu carilah menantu yang beriman dan bertakwa. Jika memilih yang kaya dan yang tampan, belum tentu menjamin anak tuan akan bahagia. Tetapi jika memilih yang bertakwa, sudah tentu hidupnya akan aman dan tenteram di dunia dan di akhirat. Muhammad Siddiq lalu menarik nafas lega. Dia lalu berkata, "Ya, aku akan memilih bakal menantuku yang beriman dan bertakwa. Aku sudah mendapat pilihan yang sesuai untuk anakku itu. Sesungguhnya antara mereka semua yang melamar anakku itu, seorang pun tak menepati apa yang aku kendaki. Dan aku memilih kamu, wahai Mubarak, untuk anakku kerana sesungguhnya aku dapati hanya kamulah yang sesuai dan padan untuk anakku itu. Bagaimana pendapatmu, Mubarak?" Mubarak terkejut. Dengan penjelasan tuannya itu, lantas berkata, "Tuan-tuan, saya ni pekerja tuan yang berkulit hitam, gelap pula tu. Saya tak kaya. Saya sungguh tak padan dengan anak tuan yang sangat cantik tu." Muhammad Siddiq pula sebaliknya berkata, "Bukankah tadi engkau juga yang menyatakan bahawa akhlak mulia dan ketaatan kepada Allah adalah sebaik-baiknya? Aku dapati engkau lah yang menepati kehendak itu. Adakah engkau tidak sudi menikah dengan anakku?" Sambil menundukkan wajahnya yang terharu dengan permintaan tuannya itu, Mubarak berkata, Saya sesungguhnya amat bertuah jika anak tuan sudi mengawini saya. Namun sebaiknya saya rasa kita minta persetujuannya terlebih dahulu. Maklumlah, saya sedar diri saya yang tak seberapa ni." Mereka berdua pun berjalan menuju ke rumah untuk mendapatkan persetujuan daripada anak perempuannya. Apabila sampai di rumah, Muhammad Siddiq lalu memanggil anak dan isterinya lalu berkata, "Wahai anak perempuanku yang kukasihi, engkau pun tahu kan, ramai lelaki yang cuba melamarmu, sehingga kan aku sendiri tak tahu yang mana satu nak pilih. Aku ingin bertanyakan kepadamu, ciri-ciri suami yang bagaimanakah pilihan hatimu, wahai anakku?" Anak perempuan Muhammad Siddiq yang bijak itu lantas menjawab, "Pilihanku sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, iaitu yang taat kepada Allah dan beragama, ayahku." Muhammad Siddiq lalu berkata, "Hari ini aku bawakan bekerja kita yang sudah tentu kau kenal. Jika engkau memilih yang beragama, maka Mubaraklah yang sesuai untukmu, melebihi laki-laki kaya dan hartawan yang datang melamarmu. Adakah engkau setuju jika aku nikahkan engkau dengan Mubarak?" Dengan wajah yang kemerah-merahan kerana malu-malu, anak perempuan Muhammad Siddiq lalu menganggukkan kepalanya tanda setuju. Mereka berdua pun dinikahkan oleh Muhammad Siddiq dan hidup mereka aman dan bahagia kerana ditunjangi oleh agama yang menjadi tunggak utama kesejahteraan hidup. Begitulah sifat amanah seorang pekerja akhirnya dipertemukan jodohnya dengan anak tuannya sendiri. Okey, itu saja cerita hari ini. Assalamualaikum.